kelas saya, waktu saya dah tak kerja ada duit, gaji tak aktif, saya letak jawatan ketika gaji saya baik. Lepas 11 tahun lagi, tak besar. Hidup di Kuala Lumpur, anak 8 orang, mana besar? Title dah besar. Lepas tu kita cerita dekat kawan-kawan ni, saya kerja sibuk, bangga kan? Sibuk lah kerja sampai malam. Kita bangga cerita kita sibuk. Tapi kita tak happy dengan life. Kehidupan kita tak happy. Kerja sibuk dan kita tak happy dengan pekerjaan kita. Kita happy sehari je dalam sebulan. Hari gaji kan? Itu pun separuh hari. Betul tak? Dah dapat gaji happy. Lepas tu dapat gaji tu pergi basuh duit tu ke poket orang lain kan? Bayar saja, bayar. Poket kita tak ada duit. Tak ada simpanan. Dapat duit aku bayar tak? Habis tak ada. Lepas tu kita nak tunggu happy lagi sebulan. Dan kita buat benda ni bertahun-tahun. Kita harap suatu hari nanti kita tak kerja, kita ada duit. Betul tak? Tapi tuan-tuan, saya nak beritahu, pencet ni tak kerja. Kita harap satu hari nanti usia kita 55 tahun, 60 tahun tak kerja ada duit. Tak kerja ada duit ni tuan-tuan, dia panggil pencet lah, kita panggil pencet. Dia bukan tentang umur. Bukan umur 50 kita boleh pencet, umur 60 kita boleh pencet. Bukan. Dia tentang kewangan, tentang duit. Kalau kita ada kewangan yang ukur, baru je habis belajar, dah pencet. Bagi orang rumah, kenapa kita nak pencet pada usia 50-60 tahun? Waktu tu, kalau lah ada duit, tapi kesihatan dah tak begitu kan? Kawan-kawan dah tak ada. Kawan-kawan sakit. Kalau pergi melawat orang sakit. Itu realiti orang yang dah usia. Saya nak beritahu pada generasi muda, jangan mengharapkan pencet lagi 30 tahun. Ini keluarga kita sekarang ni paling lambat kalau tuan-puan ada ilmu 10 tahun. 10 paling teruk sangat 10 tahun. Pengalaman saya 11 tahun. Tuan-puan, beza antara kita dengan orang kaya ialah ilmu saja. Kalau kita tahu apa yang orang kaya tahu dan kita buat apa yang orang kaya buat sama macam dia, kita akan dapat apa yang orang kaya. Usia 24 tahun, budak-budak usia 24 tahun sibuk main game lagi tau. Budak Rahmat dia ikut saya pada usia 19 tahun. Apa yang dia dapat hari ni? Saya dah cakap dah dekat dia, buat betul-betul. Dia jadi orang lain. Dia tak jadi macam orang muda yang lain, sibuk main game. Tak ada. Dia baca buku. Apa buku yang saya cakap? Dia datang seminar, datang program. Apa yang saya cakap, saya suruh dia buat. Dia buat apa yang saya cakap. Akhir sekali dia dapat apa yang saya dapat. Dulu ketika saya sampaikan seminar tuan-tuan, seluruh Malaysia, saya seorang je ada live macam tu. Tak kerja ada duit, pergi sana. Orang pergi kerja, saya pergi shopping mall, saya pergi exercise. Kita tuan-tuan, saya nak beritahu, ramai orang di Kuala Lumpur, dia stress hidup di Kuala Lumpur. Sebab dia kata, Kuala Lumpur ni crowded, satu hari nanti aku nak pencet duduk di kampung. Sebab di kampung ni tenang. Memanglah crowded, kita keluar ketika semua orang keluar. Kita balik ketika semua orang balik. Kita pergi taman, tempat rekreasi ketika semua orang pergi. Memanglah crowded. Memanglah kita serabut. Saya cakap, saya happy duduk kat KL. Orang pergi kerja, saya pergi exercise. Exercise tak ada orang, parking banyak. Saya pergi shopping mall, banyak parking. Hujung minggu saya nak pergi shopping mall, saya datang sini. Dan jumpa tuan-puan sampaikan ilmu. Jadi sebenarnya dia bukan tentang kewangan. Jadi macam mana kita nak jadi orang kaya? Sebab tu Tuan Muda Rahman cakap, yang duduk di depan ni, kenapa? Apa simbol dia cakap duduk di depan? Orang yang serius nak kerja. Di depan ni, belajar betul-betul, dapat ilmu buat. Lagi 3 tahun, 5 tahun akan datang, tuan akan dapat nanti dengar cerita engineer hilang sawit dekat tawar nanti. Jadi tuan-tuan, saya nak bantu lebih banyak lagi masyarakat. Sebab saya tahu ilmu nak jadi kaya ni susah tuan-tuan nak dapat. Dan tuan-tuan tak tahu mana nak dapat ilmu yang betul. Pergi sana, kena scam. Pergi sini, kena scam. Datang seminar kena bayar mahal kan. Lepas tu masuk package sana, package sini lah, sekali duit habis, kaya tak juga. Jadi hari ni datang free kan. Nanti ada scan kan, dapat lagi keluar balik emas lagi. Tidur kat belakang, dapat lagi keluar balik emas lagi. Mana nak cari event macam ni?
kami nak pakai ilmu, public good bantu. Kalau kami cakap emas ni bagus, nanti tuan-tuan pergi beli kedai emas, tuan-tuan rugi. Kita sediakan platform pergi beli dengan public good. Kalau tuan-tuan nak simpan emas dekat Malaysia tapi tak kena public good, tuan-tuan dah rugi. Hari ni saya tak mampu nak cerita semua, masa saya hanya 40 minit saja. Jadi mustahil saya boleh, tuan-tuan boleh faham everything. Ini tuan-tuan kenal kami. Dulu kami punya program nanti ada. Sini Barin, sini duduk sama Ini akan ada rambutnya ya ampun. kita antara speaker di tawar nanti. Mereka dah dapat manfaat, mereka dah ada ilmu. Sampai kadang ilmu di ketuhan dekat tawar. Tuan, saya nak cerita tentang masalah kewangan. Hari ni kita cerita 1 juta pertama. Kenapa 1 juta pertama? Kalau tuan-puan nak kerja tak ada duit dengan tapi nak tak kerja tapi ada duit, tuan-puan mesti ada harta bersih minimum 1 juta. Dapatlah pendapatan at least dalam 4,000 ke 5,000. Macam mana kiraan? Nanti tu, siapa yang dah scan QR code, kami punya team mungkin besok pagi akan hantar email, link video saya 36 minit saya cerita tuan-puan macam mana duit RM100 boleh dikembangkan jadi RM20,000, RM20,000 jadikan RM100,000, RM100,000 tuan-puan buat benda sama ulang-ulang 10-15 tahun tuan-puan ada harta bersih minimum 1 juta, tak kerja ada duit. Tuan-puan tengok video. Hari ni saya dah kenal dan tengok tuan-puan. Kalau nak belajar betul lah, tak apa ada tu. Tuan-puan saya nak bagi tahu tuan-puan. Masalah kewangan punca dia tak ada ilmu. Bila tak ada ilmu tuan-puan, kita masalah kewangan. Banyak orang fikir masalah kewangan ni, aku ada masalah kewangan sebab gaji aku kecil. Sebab tu aku ada masalah kewangan. Tuan-puan, masalah kewangan bukan sebab gaji kecil. Orang yang gaji besar pun masalah kewangan. Orang yang ada masalah hutang bukan gaji kecil. Orang yang gaji besar tu ada masalah hutang besar. Bank mana bagi? Bank tak bagi hutang kepada orang yang susah tuan-puan. Dia bagi hutang kepada tuan-tuan, bagi senang, bagi. Senang, bagi. Dah susah cukup. Betul tak? Mana bank bagi kepada orang susah? Bank tak bagi hutang kepada orang susah. Tuan-puan, ambil hutang tak salah, tapi masalah kita ambil hutang dalam keadaan kita tak ada ilmu. Macam kita bagi pisau dekat budak-budak. Ambil main. Budak tak ada ilmu. Tapi kita dewasa bagi pisau tak apa, kita tahu macam mana nak guna je. Pisau mahal. Bagi hutang dalam keadaan kita tak ada ilmu. Hutang tu akan menjadikan kita lebih miskin. Ada hutang menjadikan kita lebih kaya kan? Tapi saya nak cerita dari kita tak sempat. Boleh beli buku saya baca. Hutang. Orang kaya di dunia majoritinya ada hutang. Tapi hutang membuatkan dia lebih kaya dan dia boleh bayar bila dia masih berada. Tapi majoriti orang tak ada ilmu. Dia hutang pada hutang yang membuatkan dia lebih miskin. Masalah kewangan ni tuan-tuan bukan gaji kecil. Bukan sebab gaji kecil. Gaji besar pun masalah kewangan sama juga. Terutamanya kaki tangan rendah. Yang pangkat besar-besar tu. Oh, bank sangat suka lah. Cik, ambil personal loan, ambil credit card. Masa kita susah apply credit card tak dapat-dapat. Bila senang lah, ambil. Tuan-puan, bukan gaji kecil bukan gaji besar. Masalah kewangan sebenarnya satu, tak ada simpanan. Kerja bertahun-tahun tak ada simpanan. Yang kedua, ada hutang yang banyak dan tak diurus dengan baik. Tapi banyak orang fikir masalah kewangan sebab gaji kecil. Yang kedua, masalah kewangan sebab melabur tak untung. Bukan melabur tak untung itu masalah kewangan. Lepas tu macam mana nak keluar daripada masalah kewangan? Cari apa pelaburan yang paling baik sekali untuk aku keluar daripada masalah. Tak ada tuan-puan. Orang saya, guru-guru kewangan di dunia ni tuan-puan, dia ajar orang melabur. Siapa yang ada duit lebih, bukan untuk orang yang nak cari duit lebih. Duit ni tak tahu nak letak mana, pergi melabur. Ni kita duit pun tak cukup, hutang keliling-keliling sibuk nak melabur. Dan tak ada duit, tak ada duit pergi hutang untuk melabur. Ini lagi teruk. Tuan-puan, melabur ni duit lebih ni duit yang macam mana? Bukan kita dapat gaji RM3,000, belanja RM1,500 lebih RM500 pelabur. Tak. Melabur dengan duit lebih ni maksudnya, kalau ikut guru kewangan, minimum tuan-puan dah settle lah hutang-hutang jahat, hutang-hutang yang memiskinkan tuan-puan, satu. Yang kedua, tuan-puan ada simpanan minimum 6 bulan pendapatan. Minimum. Ada ekstra,
Ni ekstra tu baru boleh buat melabur. Tak ada ekstra, jangan melabur. Sebab bila kita melabur, rugi dalam tangan, untung belum tentu. Kalau dinamakan pelaburan. Jadi kalau tuan-puan nak letak duit dalam mana-mana pelaburan sekalipun, make sure duit tu tuan-puan sanggup lebur 100%. Kalau tak sanggup, jangan melabur. Pelaburan yang terbaik ialah pelaburan yang tuan-puan boleh lena tidur malam. Letak tu, tak apalah, boleh tidur lena. Tapi kalau tuan-puan letak, takut duit tu tak sesuai. Jadi, kalau tak ada duit lebih, tuan-puan apa boleh buat? Fokus belajar simpan dulu. Simpan. Emas boleh dijadikan simpanan dan emas boleh dijadikan pelaburan. Bagi yang tak ada simpanan 6 bulan, 12 bulan pendapatan, beli emas untuk simpanan cukup. Beli 1 gram buat pelaburan, buat emas. Tanya dealer, Cik Azmi, dah naik berapa ringgit dah? RM2 naik. Nak beli, berapa harga? Tunggulah turun lagi RM5. Nak turun harga lagi RM5, duit tu dah habis. Lepas tu harga dah turun, dah tak ada beli. Jangan sibuklah tentang pelaburan. Beli untuk simpanan saja. Tuan-puan selesai masalah simpanan, selesai satu masalah. Kan 2 masalah kan? Satu, tak boleh menyimpan. Yang kedua, hutang yang banyak. Next, dah settle simpanan, baru pergi next, settle hutang. Macam mana nak settle hutang? Tuan-puan pun carilah strategi. Apa strategi yang paling baik untuk settle hutang? Tuan-puan, saya ni dah banyaklah saya mengajar tentang bebas hutang. Dan saya dah tengok banyak teknik. Tapi tuan-puan kena ingat, tak apa strategi sekalipun, hutang tetap perlu dibayar. Yang kedua, hutang tetap perlu dibayar dengan pendapatan dan harta tuan-puan sendiri. Jadi tuan-puan tak payah sibuk cari mana apa teknik terbaik. Seperti saving, fokus itu. Dulu saya bebas hutang pada usia saya 27 tahun. Saya tak tahu apa teknik, saya tak tahu apa teknik. Yang saya tahu ada duit saya bayar. Tapi memang proven habis bayar. 4 tahun habis hutang. Tapi kita nak hidup bebas hutang, tuan-tuan. Kita tak bolehlah kita hidup macam orang lain. Sebab tu prinsip saya, biar tak nampak bergaya, asal poket saya. Tak nampak bergaya tak apa, hidup kita tak hidup macam orang lain. Orang lain tak ada duit pun pergi melancong, buat sekolah pergi melancong. Kan? Buat sekolah pergi melancong, ya Allah. Tak ada duit. Kalau kita terpaksa hutang untuk beli sesuatu, masa kita tak mampu. Hutang ni maksud apa? Membelanjakan pendapatan masa depan. Duit tak dapat, pendapatan masa depan tak dapat lagi, tak kerja lagi, habis dah belanja. Akhir sekali, kita jadi hamba kepada bank. Bekerja sebab nak bayar hutang. Happy tak bila bekerja kena bayar hutang? Memang tak happy lah teman. Pergi kerja duduk fikir nak buat benda lain. Performa kerja jatuh. Bila performa kerja jatuh, mana nak naik makan? Mana nak naik gaji? Okey. Jadi tuan-puan, fokus center 2 ni. Ada ekstra nanti baru melabur. Kalau tak ada, fokus simpan pembentukan wang. Lancar. Baca buku. Tak ada jalan tuan-puan nak jadi kaya dengan keadaan tak ada. Tak ada jalan tuan-puan. Mana boleh kita nak kaya, kita nak dapat sangat besar dalam hidup, kita tak ada ilmu, tak boleh. Bila tak ada ilmu tuan-puan, benda mudah pun dia akan jadi susah. Apatah lagi tuan-puan nak bina kekayaan. Ada tak cara nak jadi kaya? Tak payah datang seminar, tak payah baca buku, tak payah berkawan dengan orang kaya. Tak ada tuan-puan. Nabi bersebut man arada dunia fa'alaihi bil. Siapa nak kekayaan dunia ni, dia kena ilmu. Man arada akhirah, nak akhirat, kena ilmu. Nak dua-dua, Nabi kata kena ilmu. Jadi sebab itulah kami sangat agresif sampai ilmu. Kegembiraan saya tuan-puan melihat suatu hari nanti, mungkin 3 tahun akan datang, saya datang. Terima kasih. Saya dah simpanan saya dah ada. Hutang saya di sini. Itulah kegembiraan saya. Bukan duit tuan-puan. Saya datang sini duit bayar sendiri. Mana ada dalam? Saya bayar duit poket saya. Saya datang nak jumpa tuan-puan.
kerja esok tak kerja ada duit. Tuan-puan boleh ambil nama saya Muhammad Zulkifli Syari'i. Lepas tu type belakang tu sos semua. Saya pernah dipenjarakan 2 tahun 2018 Oktober hingga Oktober 2020. Tak buat jahat pun masuk penjara. Tak apa, baca cerita saya. Ini pengalaman hidup saya, ujian hidup saya. 2 tahun dalam penjara, tuan. Kalau saya orang jahat, saya tak cerita saya masuk penjara. Tapi kalau saya berani, saya cerita saya masuk penjara, masih ada benda yang saya tak buat, saya kena masuk penjara. Saya 2 tahun, tuan-puan, hilang kemampuan untuk bekerja. Kita keluar bagi gaya. Cerita ni dia tak ada dalam kisah benar, kecuali tuan-puan main game Monopoly. Game Monopoly, Yutaria, Saidina, tu ada. Kan? Tuan-puan, masa kita main game tu, waktu tu kita dapat duit, 1 round dapat duit kan? 1 round dapat duit. Maksudnya kerja sebulan dapat duit, kerja sebulan dapat duit. Macam mana nak kaya masuk penjara tapi kaya? Sebulan dapat duit, lepas tu kumpul duit. Duit yang ada tu, beli tanah. Beli tanah sana, beli tanah sini. Ada lagi duit, buat rumah. Tiba-tiba cabut kad, fit dia masuk penjara. Tak apalah masuk penjara, orang lain pusing-pusing sewa rumah kita apa semua, kita keluar kaya. Itulah cerita saya. Penjara tu neraka dunia, tuan-puan. Tapi saya nak cerita, tuan-puan, hari ini kita masih mampu bekerja. Confirm akan sampai satu ketika kita tak mampu lagi bekerja. Betul tak? Confirm. Waktu tu kita tak tahu bila. Sebab tu mungkin faktor kesihatan, mungkin faktor usia, mungkin faktor musibah yang kita tak pernah fikir macam saya. Tak pernah fikir, tuan-puan. Saya dah buat macam-macam perancangan kewangan, tapi tak ada dalam perancangan saya kalau masuk penjara apa nak buat. Tak ada. Tak ada, tuan-puan. Tak ada mana-mana guru kewangan buat perancangan. Okey, kalau masuk penjara, tak ada. Penjara ni, tuan-puan, mati lebih mudah, sakit lebih mudah daripada masuk penjara. Sebab bila masuk penjara, tak hidup dan tak mati. Kalau mati, harta boleh diwariskan. Tapi hidup pun tak boleh nak buat apa sebab dia balik kepala besi tu. Bukan keluar penjara semua bankrupt tu. Saya keluar penjara lagi kaya. Saya tu buat, isteri saya isteri rumah, anak 8 orang. Orang tanya lah. Waktu lockdown pula tu, saya keluar dalam keadaan lockdown. Orang yang ada kerja pun hilang kerja tau. Tapi waktu tu saya pun, isteri saya sebelum saya keluar penjara boleh bantu aja keluarga. Saya keluar lagi lah saya bantu. Habis waktu tu mak ayah saya, ipar dua saya semua. Ipar dua saya susah saya beli kan, motosikal beli kan. Bukan adik-adik tau, ipar. Tapi saya cerita kekayaan yang Tuhan bagi kepada saya, alhamdulillah. Saya berusaha tak kerja pun ada duit. Jadi saya fikir saya ada satu ilmu dan pengalaman yang mahal. Benda ni saya fikir sampaikan kepada orang. Sebab duit ni saya nak bagi tahu tuan-puan, dia sampai satu ketika tuan-puan rasa diri ni tak ada apa. Tak ada kegembiraan lah. Saya dah rasa macam-macam yang orang kaya rasa, saya dah rasa. Mungkin saya rasa tak ada. Hari tu kita bawa balik daripada Dubai kan. Konten yang paling mahal tu. Konten paling mahal di dunia, nama dia Burj Al Arab. Satu malam RM6,000 satu malam. Satu malam RM6,000. 2 malam RM12,000, saya duduk RM12,000. 2 malam. Isteri saya hotel paling mahal. Itu hotel orang kaya pun tak duduk tau. Orang kaya pun tak duduk sebab hotel tu dia level dia adalah royal punya hotel. Datuk founder balik tu bagi tahu dia dah duduk hotel yang mahal di seluruh dunia, banyak dia dah rasa. Dia tak pernah rasa pengalaman macam tu dia. Istana negara dia masuk pun tak sama level dengan Burj Al Arab. Hotel mahal tu puan. Nak pergi hotel Al Arab, Burj Al Arab tu kereta biasa tak boleh masuk tu puan, dia ada. Ini limousine boleh masuk. Kereta mahal saja boleh masuk. Kereta biasa tak boleh masuk. Banyak tempat-tempat yang best saya dah rasa. Jadi saya sampai satu ketika barulah kita tahu kan, Nabi sebut dunia ni adalah penjara bagi orang. Sebab saya dah rasa dah sampai satu limit. Ini sajalah kita boleh dapat kat dunia ni. Tak ada lebih. Contoh saya ada duit untuk makan apa saja saya nak bayar. Saya boleh bayar untuk makan apa saja. Tapi kalau makan lebih, buat badan tu kan, gemuk pula kan. Masalah penjara. Nak makan banyak tapi tak gemuk ni kat mana? Dekat syurga. Sebab kekuatan ahli syurga dia boleh makan sampai 100 orang makan. Ahli syurga. Wah, dah sedap kita pergi di tempat mamal, semua benda kita boleh makan kan. Ini boleh makan, alah makan sikit dah kenyang. Makan lebih kat gemuk nak kena exercise lebih pula. Jadi saya motivasi saya dan tim saya lah. Kita nak bantu masyarakat. Kenapa emas?
Kenapa kita ajar pasal emas? Sebab tuan-tuan, masyarakat kita struggle tak ada simpan. Perempuan menyimpanlah 500 bulan contohlah. 10 bulan ada berapa dalam akaun? Ada berapa jumlah simpanan? Teorinya 5,000. Realiti ada 5,000 dalam akaun? Tak ada. Cuba simpan emas, cuba start 1 gram 1 bulan. Cuba tengok bulan ke-10. Saya percaya tuan-tuan akan ada 10 gram. Majoriti akan ada berbelas gram, bahkan ada berpuluh gram. Semua yang dah start simpan emas dengan ilmu. Last sekali, kontak Cik Zul, terima kasih. Saya tak tahu saya boleh simpan emas sebanyak ni. Saya boleh simpan duit sebanyak ni. Saya tak pernah sangka. Saya bekerja bertahun-tahun tak ada CV. Saya tak sangka boleh simpan emas. Bukan simpanan saya boleh sebanyak ni. Awal tahun lepas ada seorang usia dia akhir 40-an. Dia start simpan emas dan belajar. Cukup setahun ada sekilo. Yesus, terima kasih. Saya tak pernah sangka saya boleh simpan sampai sekilo. Sebab Cik Azmi sebut, kita bila ada duit, kita panjang akal tau. Duit banyak tu, handphone dah boleh hang lah, kereta rosak nak kena tukar. Sama benda, sebab ada duit. Kita panjang akal lah, semua benda nak kena tukar, nak kena repair. Sebab ada duit tu. Kan Cik Azmi cakap, ada 1,000 nampak apa ni, barang 300 kita rasa murah sebab kita ada 1,000. Cuba duit 1,000 tu tukar jadi emas, kita rasa kita tak ada duit. Tapi padahal emas tu adalah duit tu tak? Nak pakai duit emergency, boleh pajak. Bila pajak, kita mesti akan cari jalan. Bila nak pajak, kita tak akan pajak emas saja nak tukar story, tak ada. Pajak emas nak tukar langsir baru, nak beli tudung baru, tak ada ya. Kita pajak emas kalau benar-benar terdesak, benar-benar perlu, benar-benar menguntungkan nak rolling business kita. Jadi kita tak belanja sewenang-wenang. Yang penting baru kita belanja, tak penting je. Bila kita dah pajak dan kita beli, apa prioriti kita? Nak tebus balik emas. Tak akan biarkan emas tu kena gadai, aku akan tebus balik. Akhir sekali, keperluan kita emas masih ada, duit ada lebih, beli lagi emas. Kosong. Saya tak nak cerita lah pasal inflasi tu, pasal ekonomi. Semua tu memang betul tuan-tuan. Tapi benda yang paling basic sekali, menyimpan tak? Tuan-tuan, bila kita dapat pendapatan, ni hari gaji ke? Bila hari gaji semalam hari ni? Hari gaji ni tuan-tuan, sepatutnya hari gaji, first sebelum kita belanja, kita bayar diri kita dulu. Duit yang ada tu masuk poket kita dulu. Selebihnya baru masuk poket orang lain. Ni kita masuk poket orang lain, dan sekali ada lebih tak untuk poket kita. Memang tak ada lah. Memang tak ada. Kalau perempuan nak menyimpan, tunggu duit lebih, sampai bila-bila pun tak ada. Perempuan rasa, alah gaji saya so 5,000 memanglah tak cukup nak menyimpan. Kalau 10,000, boleh menyimpan 5,000? Tak boleh juga. Kalau 20,000, okey. Perempuan jangan cakap saya dah rasa nak income 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 100,000 pun saya dah rasa income sebulan. Kalau nak, saya boleh buat satu kesimpulan, kalau tunggu dia lebih memang tak akan ada. Jadi bila dapat gaji, apa kita kena buat? Bayar diri kita dulu. Paksa diri simpan. Selebihnya baru mati. Nanti Cik Su nak belanja tak cukup. Memang tak cukup. Simpan tak cukup, tak simpan pun tak cukup. Tapi at least kita simpan. Kita ada duit. Kita tu masih dengan kita. Memang tak cukup. Memang tak cukup, saya tahu. Okay? Itulah sebab kenapa kita ada tuan simpan emas. Dengan ilmu. Simpan emas saja, sebab tu saya selalu cakap, emas tak membuatkan kita menjadi kaya. Bukan emas yang menjadikan kita kaya. Menjadikan kita kaya ialah ilmu. Tanpa ilmu, emas tak boleh kaya. Bukti dia, saya dah tengok banyak bukti. Encik Aris pernah cerita pengalaman. Encik Aris yang bakal, dia pernah hilang dompet. Dalam tu ada duit tak banyak, emas yang banyak. Okey, emas banyak, disimpan. Kan emas yang public call yang NMA tu boleh letak dalam tu kan, simpan. Dia kata duit semua hilang bila dapat balik dompet. Emas ada lagi. Emas lagi mahal tau pada duit tu. Emas 5 gram tu berapa nilai? 1,000 lebih. Duit ada 200 hilang, emas ada lagi. Maksudnya apa? Orang tu tak ada ilmu.
okey, itu sebagai contoh. Yang kedua, tuan ada kawan kahwin kan. Kawan kahwin kan. Oh, tuan tu khemah lah. Bagilah hadiah satu korban satu gram. Dia tak appreciate pun. Apa benda ni? Tuan rupanya lah dengan proud je, bangga je bagi hadiah mak. Dia tak hargai pun, dia tak adil pun, tetap pas. Ni apa benda bagi puyuk lagi baru bagi dia. Padahal puyuk tu apa je harga. Sebab tu tuan, kita yang membuatkan bukan emas yang menjadikan kita kaya ni lah. Datang kerja. Tuan, apa yang ubah menjadi siapa kita 5 tahun akan datang? 3 perkara ini tuan kena ambil bukan 3 perkara. Apa yang tuan baca? Apa buku yang tuan baca? Apa program yang tuan selalu datang? Satu. Yang kedua ialah dengan siapa tuan berkawan. Yang berkawan dengan apa? Kalau berkawan dengan contoh orang muda, berkawan dengan geng-geng main game, dia pun kan game juga lah. Berkawan dengan kaki nombor kita juga lah dia. Kaki dekor, dia dekor jugalah. Berkawan dengan pakcik bawang ni sama lah. 5 tahun akan datang, pakcik bawang, tak habis membawang. Kan, membawang semua orang salah, semua orang salah. Kita ni tak kaya ni sebab salah kerajaan, tak salah, semua orang salah. Dia tak datang seminar, tak salah. Dia tak baca buku, tak salah. Semua orang lain salah. Jadi, hati-hati dengan siapa yang berkawan. Kalau hari ni korang berkawan dengan orang yang sebelah belah sana tu, cakap tentang simpanan, kekayaan, financial freedom, wajib siapa tu? Guru kewangan Tuan Aziz cakap, kita berkawan rapat dengan 5 jutawan, kita jutawan kan. Nak tahu tuan-tuan bakal jutawan ke tak bakal jutawan? Cuba tuan-tuan buka phone tu. Buka phone, ambil phone. Cuba check dalam tu, ada tak nombor telefon jutawan dalam tu? Tak ada. Dan ada nombor telefon jutawan satu dan jutawan tu save nombor telefon tuan-puan. Kalau ada, tuan-puan mesti ambil keluar. Sebab petanda tuan-puan akan jadi jutawan, tuan-puan mesti berkawan dengan jutawan dulu. Sebab tu kena hati-hati dengan siapa tuan-puan. Kalau tak ada sokongan, semua pakcik bawang tu hati-hati. Ada grup pakcik bawang lagi susah. Tuan, bukan kita saja anak-anak. Macam mana kita nak kenal anak-anak kita? Cuba tengok dia berkawan dengan siapa. Siapa kawan-kawan dia? Kadang itu kan viral isu tak senonoh kan bagi hadiah dekat majlis perkahwinan. Bagi saya, itu petanda siapa pengantin? Pengantin itu sebenarnya sama dengan kawan-kawan dia. Mesti yang buat benda tu kawan rapat ke tak? Kawan rapat maksudnya orang yang lebih kurang dengan dia juga. Sebab tu hati-hati dengan siapa kita berkawan. Jadi tiada kita sediakan circle supaya inilah tuan-puan nak kenalan. Inilah apa-apa tuan-puan nak belajar tentang kewangan kekayaan. Masalah hutang macam mana, masalah simpanan macam mana, Ar-Rahnu dekat sini macam mana strategi betul menggunakan Ar-Rahnu. Inilah kawan-kawan yang akan menjadikan tuan-puan lebih kaya. Sebab tu jihanda kita bukan sekadar sediakan ilmu, kita sediakan circle untuk tuan-puan berkawan. Kita nak kaya secara berjemaah. Tak best tuan-puan saya kaya seorang-seorang. Tak best. Ditanya siapa yang pergi saya dekat Dubai, 30 orang saya bawa pergi Dubai. 30. Ini berat saya tengok gembira dengan pasangan masing-masing. Dalam hidup kita tak pernah keluar negara, itulah kali pertama keluar negara. Tak pernah buat pasport, itulah kali pertama keluar buat pasport. Itulah kegembiraan saya. Sampai kat Dubai menangis tau. Menangis. Dan siapa yang dengan sharing menangis. Sebab dalam hidup dia tak pernah fikir. Dia kerja biasa-biasa. Siapa? Bos tuan-puan ada ke? Ada masalah kewangan. Saya nak ajar macam mana nak jadi lebih kaya. Ada ke? Gaji tak cukup ke? Sekarang ni gaji berapa? 3,000. Okey, saya ajar macam mana nak jadi dapat pendapatan 10,000 dalam tempoh 3 tahun, 5 tahun. Ada tak? Jadi kami sediakan circle yang mahal yang akan bantu tuan-puan tingkatkan tahap kewangan tuan-puan. Tuan Muda Rahmat tadi share itu permulaan tuan-puan. Tuan Muda Rahmat bukanlah orang paling kaya dalam jihad. Banyak lagi testimoni. Dan apa yang best saya rasa dalam jihad adalah kita ada pelbagai background. Suri rumah, ada kes suri rumah. Kes suri rumah kaya-kaya tau. Tak pergi kerja tapi kaya. Kerjanya apa? Main Facebook, main TikTok. Sambil jaga anak.
Kaya tuan pergi overseas. Profesional tak majik ke lah. Yang dah kaya pun sama juga. Yang jutawan pun ada juga. Mahasiswa ada di mahasiswa. Jadi semua golongan dalam insan masyarakat semua ada. Jadi sebab kenapa saya bangunkan platform ni? Sebab saya nak bagi peluang kepada semua saja. Semua berpeluang jadi kaya. Syaratnya satu saja. Dia ada kesanggupan untuk belajar dan berusaha. Itu saja kesanggupan. Kalau tak sanggup belajar dan berusaha, tuan-tuan adalah the best guru in the world pun, tuan-tuan tak akan kemana. Kalau tuan-tuan tak nak baca. Saya datang ke Tawau ni sebab tim Tawau ada benefit. Tim Tawau datang ke tempat dekat rumah saya dulu saya berjaya. Jadi kecil sudah datang ke datang sini sampai ke pada tempat Tawau. Saya pernah datang Tawau 3 tahun yang lalu. Ini sekarang ni saya dah sampai bukan 3 tahun, 4 tahun. Lepas tu dah 2 tahun dalam penjara tu memang tak boleh datang. Lepas tu lockdown pula. Oh. Jadi saya berimpikan di Tawau ni. Bila kita ada ilmu tuan-tuan, scam susah. Datanglah semua scam sebenarnya mudah tuan-tuan nak kenal. Tapi bila tak ada ilmu, tak sudah masuk, kita pun masuk. Ni ada masuk dalam suara khabar, kita pun masuk. Ini artis ni pun join juga, kita pun masuk. Padahal scam, macam saya, tuan-tuan tanya, sekilas ikan di air sudah tahu jatah begini. Saya tahu dah. Tapi saya tak nak cari gaduh dengan orang, saya cakap ini ada masalah, itu saja. Saya tak nak komen company orang lain. Tak nak cari pasal dengan company orang lain. Tapi kalau nasihat saya tuan-tuan, kalau saya cakap, tuan-tuan dengar. Pasal scam apa semua, saya cakap, ini ada masalah. Tuan-tuan. Sebab saya tak kisah pun. Tanggungjawab saya ialah memberitahu. Duit bukan duit saya yang buat itu. Ikut tuan-tuan. Nak cari di luar tuan-tuan, orang yang selalu bagi ilmu yang bentuk jujur. Payah tuan-tuan. Payah. Tuan-tuan, saya nak cerita tuan-tuan. Banyak orang yang mengajar tentang kewangan ni. Banyak. Tapi saya nak bagi tahu tuan-tuan, hanya orang kaya tahu sahaja yang kenal siapa orang kaya. Yang tuan-tuan tengok, dia tak, yang mewah tak semestinya kaya tuan-tuan. Mewah tak semestinya kaya. Kaya tak semestinya hidup mewah. Kita ingat yang mewah itulah kaya. Tak. Kalau tuan-tuan dalam TV selalu gambarkan orang kaya ni kan, cukup diri penindah. Itu boleh jadi orang yang mewah tapi tak kaya. Maksudnya dia dapat semua tu dengan hutang yang banyak. Orang kaya tuan-tuan, kita nak jadi orang kaya, kita kena jadi orang baik. Kita kena buat baik, nak jadi orang kaya ni maksudnya duit masuk ke poket kita. Duit tu datang daripada mana? Duit orang ramai. Kenapa orang sanggup masukkan duit dia dalam poket kita? Sebab kita orang baik dan kita bagi manfaat kepada dia, dia bayar kepada kita. Kita jadi kaya. Kalau kita orang yang tak baik menindas, siapa nak? Kalau kita nak buat bisnes, siapa nak berpartner dengan kita? Kalau kita buat bisnes owner, siapa nak mahu beli dengan kita? Jadi orang baik. Tuan-tuan, buatlah apa bisnes sekalipun. Kalau tuan-tuan nak jadi jutawan, buat apa bisnes sekalipun, bagi manfaat kepada 1 juta orang. Confirm tuan-tuan adalah jutawan. Apa bisnes sekalipun? Ditawar contoh. Apa bisnes tuan-tuan boleh buat? Ini bisnes ni boleh memberi manfaat kepada 1 juta orang. Tuan-tuan confirm jutawan. Apa bisnes sekalipun? Bisnes ni ialah tentang menyelesaikan masalah orang lain. Because jual emas sebab apa? Orang ada masalah menyimpan sebagai contoh. Jadi bantu orang supaya selesaikan masalah yang sebenarnya, orang sanggup beli dengan bank. Okey, sekarang ni tuan-tuan, 1 juta yang pertama kita tajuk dia 1 juta pertama tu. Tuan-tuan boleh tengok video nanti. Tim kami admin nanti besok pagi, mungkin besok pagi akan hantar. Tuan-tuan tengok video tu macam mana nak kembangkan kekayaan daripada RM1 jadi RM20,000, RM20,000 jadi RM100,000, RM100,000 jadi RM100,000. Saya cakap apa yang saya buat. Okay. Jadi kenapa 1 juta? Sebab 1 juta, kalau tuan-tuan ada 1 juta letak dalam akaun bank, SB ke tabung haji, dapat dividen 5% setahun, adalah RM50,000 setahun. RM50,000 bagi 12, adalah RM40,000 setiap bulan tak kerja pun ada. Itulah kenapa saya idea dia lah 1 juta pertama. Dia ada 3 cara tuan-tuan. Tuan-tuan nak ada tak kerja ada duit ni, 3 cara. Jalan yang pertama ialah jalan tuan-tuan boleh ambil masa 30 tahun.
Jalan yang kedua, tuan-tuan perlu ambil masa 10 hingga 12 tahun. Jalan yang ketiga ialah 3 ke 5 tahun. Majoriti masyarakat kita, dia tak tahu apa jalan. Dia pilih jalan yang pertama lah. Kerja lepas 30 tahun, adalah duit ada duit pencen bagi kerajaan, swasta adalah duit KWSP. Tapi kalau ada pencen, okey lagi ke buat KWSP. Sebab biasanya orang dapat duit KWSP, kalau ikut kajian KWSP, 3 tahun yang duit tu habis. Dia kumpul 30 tahun, duit tu habis dalam masa 3 tahun. Sebab apa? Tuan, kita akan buat kesilapan tentang kewangan ni bila satu, kita ada duit. Dulu ni tak pernah ada duit banyak, tiba-tiba dapat duit banyak, beratus-ribu. Yang kedua, kita ada akses kepada duit, boleh buat pinjaman dengan mudah. Dan ketika itu kita tak ada ilmu. Itu bahaya. Jadi orang yang ketika usia pencen tu 50, 60 tahun dapat duit, tak ada ilmu, oh dia mulalah banyak akal. Selama ni aku nak berlabur, aku tak ada duit. Kali ni aku ada duit, aku berlabur. Habis duit. Selama ni aku nak buat bisnes, aku tak ada modal. Jadi aku nak bisnes lah dengan duit modal aku. Tak bisnes, pergi renovate kedai, pergi ni apa betul. Customer tak datang. Sebab tak ada ilmu. Padahal sebenarnya nak berniaga tak perlu modal besar pun. Perempuan nak berniaga, dimulakan berniaga. Modal tak lebih RM2,000 kalau ikut guru bisnes pun lain. Saya memulakan perniagaan hingga level hari ni, bermula pun dapat 100. Kalau duit yang kecil tu tuan-tuan tak boleh kembangkan jadi besar, jangan mimpilah duit yang besar tu akan jadi lebih besar. Belajar dulu nak kembangkan duit kecil dulu. Modal RM1,000 boleh tak dikembangkan jadi RM5,000? Boleh tak dikembangkan jadi RM10,000? Kalau tak mampu, tuan-tuan buat, pakai modal besar, duit semua akan mampu. Bisnes tak perlu modal besar. Bahkan banyak bisnes tak ada modal. Bisnes di public pun mana ada modal. Nak jadi dealer, mas free jadi dealer. Daripada simpan duit itu dalam FD tabung haji, yang berapa persen dia baik, beli emas, free jadi dealer, belajar. Dari situ dapat pendapatan. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tahu potensi simpan emas jadi dealer public pun, tuan-tuan tak pandang dia kecil. Jadi dealer public pun tak ada modal pun. Beli emas, dapat emas, free jadi dealer. Bisnes model public pun sangat bagus. Mana ada yuran keahlian, ada yuran daftar, semua tak ada. Bahkan baik je public pun, tak ada modal, beli jumlah besar. Rekrut 50 customer. Bantu 50 orang pandai, simpan emas, register bawah kita. Free upgrade, bantu kontak Ellie, minta saya nak jadi dia, saya dah ada 50 customer. Sebagus tu. Tim saya ada yang jadi dealer macam tu, especially student lah. Tapi kalau tuan-tuan ada duit SP tabung haji, dah boleh simpan tu, belajar, jadi pendapatan sebagai dealer. Jika balik ni tuan-tuan, dia lebih kepada tanggungjawab. Kan, mereka dia share pengalaman, mereka dah emas menjadikan kewangan mereka lebih baik. Kalau tak share, ini penting. Selfish tuan-tuan, pentingkan diri. Share. Kan banyak yang start dah jadi dealer aktif, lepas tu jumpa kawan. Kawan cakap, kenapa kau tak bagi tahu aku dulu? Kalau tak, duit aku dah banyak dah, aku boleh simpan. Jadi yang jadi dealer ni tak pergi training, nak bagi tahu tak? Nak bagi tahu tak? Tahu je. Satu hari nanti dia akan berterima kasih kepada tuan-tuan dan tuan-tuan. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu tentang leadership public good. Pakar kewangan Malaysia, Sisi Ali, pakar kewangan nombor 1 Malaysia, dah tulis buku kewangan, dah lebih 40 buku kewangan ditulis. Dah baca lebih 1000 buku kewangan dan mendidik masyarakat tentang kewangan dah lebih 20 tahun. Hari ini dia adalah dealer public good aktif. Kau cek website dia, Facebook dia, Azizi Ali Mentor. Tuan-tuan, sebagai orang yang pakar tentang kewangan, dah pernah ada banyak bisnes. Tiba-tiba nampak bisnes public good, dia buat bisnes public good full. Mesti ada something yang dia nampak berbanding dengan apa yang dia pernah buat. Saya sekarang ni Tuan Azizi Ali cakap, jadi join tim Azizi Ali, capai financial freedom. Saya cakap capai financial freedom dulu lagi. Betul tak? Siapa pernah datang seminar dulu lagi. Buat bisnes public goal, capai financial freedom. Tak kerja pun ada duit. Dulu lagi. Tuan Azizi Ali baru nampak. Cuma mungkin tuan-puan tak ada pengalaman dari bisnes, tuan-puan rasa bisnes ke ni? Tak ada kedai, tak ada office, tuan-puan rasa tak ada bisnes.
kita ada tuan-tuan. Branch public goal tu kedai kita lah. Staff kita tak ada. Staff public goal kan bantu customer kita. Jadi public goal dah segi everything. Produk tak ada, tak payah buat produk sendiri. Produk public goal ada. Customer nak beli, tuan-tuan tak payah hantar sendiri. Klik, ajar customer buat. Customer direct hantar. Public goal hantar direct kepada customer, tuan-tuan. Seluruh Malaysia sekali. Dulu tawar nak dapat emas payah kan. Sekarang ni hantar handphone, emas sampai ke rumah. Semudah tu, tuan-tuan. Mana jalan lagi tuan-tuan nak jadi kaya dengan cara semudah ni? Mana jalan lagi? Saya dah mengajar ilmu kewangan ni dah banyak tu. Saya tak jumpa jalan semudah ni. Sebab tu saya sangat excited nak cerita kepada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan rasa dia dah gila, mesti dah ada socok ni, tuan-tuan pergi cari jalan lain. Lepas tu 5 tahun tuan-tuan baru jumpa saya. Betul lah Encik tu cakap. Yang follow saya dah terbang dah. Dia baru nak start. Okey, itu cara yang pertama, 30 tahun. Yang kedua ialah tuan-tuan bekerja, makan gaji macam biasa, tapi tuan-tuan dalam masa yang sama tuan-tuan mesti cari isteri. Sebab bila nak kaya, maksudnya harta kita mesti bertambah. Maksudnya kita kena menyimpan secara konsisten setiap bulan. Nak menyimpan tuan-tuan, kalau gaji tuan-tuan RM5,000, limit simpanan tuan-tuan hanyalah RM5,000 saja. Tuan-tuan tak boleh menyimpan lebih RM5,000, betul tak? Itu pun simpan RM5,000 tak ada belanja. Mungkin isteri bekerja, lepas tu belanja pakai duit suami. Bolehlah menyimpan RM5,000 sebab gaji RM5,000. Maksudnya kenapa tuan-tuan? Ini limit tuan-tuan tambah kekayaan setiap bulan. Ada limit tuan-tuan. Jadi kita ni, ini takkanlah menyimpan 100%. Saya ingat kalau boleh menyimpan 10-20% pun dah bagus. Jadi limit kalau kita nak menyimpan dengan pakai duit gaji kita saja, memang lambat lah tuan-tuan. Contoh RM5,000 menyimpan 10%, maksudnya RM500 bulan. Katalah tuan-puan menyimpan setahun katalah tuan-puan dapat menyimpan RM5,000 lah. Itu pun kalau duit tu tak bocor. Adalah bocor sikit RM500 bulan, adalah nak pakai dia sikit kan. Sepatutnya RM6,000 kan, bocor lah RM1,000. Dalam 10 tahun tuan-puan, berapa simpanan tuan-puan? RM50,000. Kaya tak? Nilai RM50,000 10 tahun akan datang kecil tuan-puan. Dengan inflasi, kenaikan harga barang dan ringgit jatuh, kecil. Habis bila tuan-puan nak kaya? Tuan-puan kena buat something ekstra daripada luar waktu kerja tu. Sekarang ni tuan-puan, kita sangat bertuah di Malaysia tuan-puan. Peluang untuk dapat extra income tu banyak tuan-puan. Online, offline, gaji dengan malas je. Tuan-puan, kalau tuan-puan nak hidup bermewah-mewah, nak santai-santai, tunggu tuan-puan kaya. Selagi tuan-puan mengharapkan ada kerja, ada duit, itu bukan ketikanya tuan-puan nak bermewah-mewah. Sebab apa saja terjadi, anything happen, tuan-puan akan kembali kosong. Tak kisah tuan-puan bekerja sebagai apa, cleaner ke, CEO ke, doktor ke, anything happen, kosong. Sebab semua tak ada, harta tak ada. Ya, kerja tuan-puan mungkin terjamin, tapi tak ada jaminan tuan-puan mampu terus kerja. Jadi ketika kita tak ada jaminan tu, kita kena bina harta yang cukup. Macam game monopoli tadi lah. Beli tanah, simpan duit, beli tanah, beli rumah. Buat macam tu dulu. Sampai satu stage tuan-puan tak kerja ada duit, tuan-puan nak hidup bermewah sikit. Sebab tuan-puan tak kerja pun tuan-puan boleh bayar kemewahan tuan-puan. Kenapa ketika lockdown banyak orang strike, bahkan ada orang bunuh diri? Tuan-puan ingat dia bunuh diri sebab tak ada duit nak makan ke? Bukan tuan-puan. Kalau setakat nak makan, orang boleh bagi bantuan. Kan ada dalam apa ni, bank makanan semua kan ada kan? Kenapa sampai bunuh diri? Sebab dia ketika pendapatan dia besar, gaya hidup dia mewah, ketika dia jatuh, siapa nak bantu tuan-puan? Kereta besar, rumah besar, tapi tak ada duit, siapa nak bantu? Orang yang kecil-kecil jatuh, mana boleh tolong tau? Orang yang pendapatan besar, tak ada simpanan, bila jatuh terduduk, siapa nak tolong? Aku nak tolong dia, kereta dia besar lagi pada aku. Aku tu nak tolong dia, rumah dia lagi besar pada aku. Tak tahu, rumah dia besar tapi apa dah tak ada dah dalam rumah.
Jadi ketika tuan-tuan ada kemampuan untuk bekerja, duit tuan-tuan fokus bina kekayaan. Bukan lagi waktu tuan-tuan nak bermewah-mewah. Bukan lagi. Sabar dulu, sabar dulu. Okay? Jadi ini limit, tuan-tuan kena buat ekstra. Buatlah ekstra apa pun. Sekarang ni boleh buat grab, boleh grab food lah, macam-macam tuan-tuan. Macam-macam peluang. Tak pernah ada satu zaman peluang buat duit sebanyak hari ni. Tak pernah. Dulu 20 tahun dulu saya nak cari pendapatan ekstra pun dia lah susah. Sekarang ni macam-macam tuan-tuan. Rajin dengan malas je. Marketing. Guna social account media sosial kita. Kalau Facebook, Instagram, kita tu pun dah marketing. Rajin dan malas je tuan-tuan. Nak buat bisnes, tak payah buka kedai pun. Dapur tuan-tuan tu boleh jadi kedai bisnes tuan-tuan. Dan buat makan contoh suri rumah. Buat makanan apa ke, tak kisah. Cupcake ke apa. Ini benda isteri saya pernah buat. Jual cake lah, macam-macam. Buat ini gitu. Letak ini cantik-cantik. Posting dekat social media. Tapi kalau tuan-tuan adalah penyimpan emas public gold, dah tuan-tuan dah memang happy simpan emas, cuba explore. Kita sambil simpan emas. Ini buat duit simpan emas. Ini cara yang paling mudah. Saudara dah sibuk, tak payah buat produk sendiri, tak payah ada modal, cerita saja. Buka mula, letak mula kat Facebook. Orang lain duduk sibuk scroll orang lain punya status kan. Kita duduk up status biar orang lain tengok. Nak beli tak apa, kita tolong. Kita ajar. Beli dengan bagi kita ajar dia macam mana. Register dengan kita, kita ajar dia sampai dia pandai. Jadi buat extra tu, buat cari something extra. Di Malaysia ni tuan-tuan, kita Malaysia ni negara yang kaya. Buktinya apa tu? Saya duduk dalam penjara 2 tahun. Dalam penjara, antara yang ramai dalam penjara ialah pendatang tanpa izin. Mereka bertarung nyawa dulu tau nak sampai ke Malaysia. Datang Malaysia kecil. Sebab apa? Malaysia kaya tuan-tuan. Dia dapat duit mudah tuan-tuan. Dapat duit boleh hantar duit ke kampung beribu-ribu setiap bulan. Kena tangkap, masuk penjara, hantar balik negara dia, masuk balik Malaysia. Saya ada kenalan kata, dia kata, penjara ni pernah masuk, penjara semua sebab pendatang tanpa izin. Dia cerita, betul saya cakap ni. Maksudnya negara kita kaya, tak apalah risiko masuk penjara ke tangkap, tak apalah. Negara kita kaya, kita kat Malaysia, susahlah kat Malaysia sekarang ni. Kerajaan salah tu, kerajaan salah. Mana ada kerajaan perempuan nak kaya tunggu kerajaan buat bokeh, semua menjadi kaya. Tak ada tuan. Dah berapa zaman pemerintahan, siapa pemerintahan mana yang cakap menjadikan semua orang kaya? Tak ada tak? Tak ada. Apa kerajaan pun kita kena jadi kaya. Apa peluang yang ada kat negara kita? Dekat Malaysia tu, Chef Lee, Datuk Dr. Seri Abdul Wahab, dia bagi tahu apa tau? Dekat Malaysia ni, orang yang banyak simpanan, yang pertama, begitu kau. Satu Cina. Dia kerja bank. Dia kerja bank, dia tengok orang menyimpan duit. Yang kedua, Chef Lee, Datuk Dr. Seri. Yang kedua, India. Yang ketiga, bukan warga tempatan, warga asing yang banyak menyimpan. Yang terakhir baru warga tempatan. Di sebalik peluang yang banyak negara kita kaya ni, warga asing lagi kaya daripada kita. Tuan-tuan ingat warga asing miskin, dia orang kaya. Dia orang sambil hantar duit beribu setiap bulan. Kita kalau boleh menyimpan 1,000 sebulan pun, dah rasa kaya kan? Dia boleh hantar beribu setiap bulan tau. Saya tahu berapa pendapatan dia orang. Jadi saya tanya bangla pun, berapa you boleh minta? Adalah dapat RM8,000. RM8,000 dia tak pegawai tau. Dia bangla tepi jalan tu RM8,000 tau pendapatan. Peluang banyak tuan. Kita je tak nak buat kerja. Ini jika sebagai customer paling tu, ini peluang lagi banyak. Ini tak nak explore di satu kerugian. Okay? Akhir sekali tuan-tuan dia ada jalan. Lagi shortcut 3 ke 5 tahun. Ini yang follow saya memang 3 ke 5 tahun tu. Betul-betul follow, betul-betul belajar. Ini 3 ke 5 tahun ni tu. Ini datang testimoni. Tuan-tuan, 3 ke 5 tahun dia datang. Sama. Akan sampai tinggi dah tu. Akan sampai. Sebab tuan-tuan dah boleh tengok bukti. Dulu saya cerita, saya coba dia. Masa dah habis. Okay, jadi saya pun dah habis dah ni. Jadi inilah masa depan tuan-tuan. Nak tengok masa depan tuan-tuan mudah saja. Siapa orang yang lebih senior daripada tuan-tuan? Kalau tempat tuan-tuan bekerja, siapa yang 5 tahun, 10 tahun lebih awal daripada tuan-tuan? Itulah masa depan.
Kalau tuan-puan rasa, aku naklah masa depan macam ni, ikut. Kalau tuan-puan nak macam kami, yang 5 tahun lebih awal, nak jadi macam ni, tuan Rahman lah. Puan, ni nilai 3 Mami pun nak jadi macam ni, buat. Itulah masa depan. Best daripada saya ialah kami sediakan program mentorship. Kita guide tuan-puan step by step, asalkan tuan-puan nak belajar. Kita orang tak orang yang malas belajar itu kita orang tak layan. Yang nak belajar kita ajar sama. Okey. Jadi akhir sekali tuan-puan, habis program ni nanti tuan-puan tim G100 admin akan WhatsApp kepada tuan-puan dengan syarat tuan-puan register dulu dekat tu. Scan QR code tu. Admin akan hantar video seminar saya 36 minit. Tuan-puan tengok macam mana kekayaan daripada satu fikir boleh jadi. Dalam tempoh 10 tahun. Belajar. Mudah-mudahan ilmu tu bermanfaat bagi tuan-tuan. Dan join lah kami punya program. Kita ada online, kita ada offline. Tak boleh datang offline macam ni, online saja. Online ni habis saja. Jadi saya mohon maaf kepada tuan-tuan kalau kata-kata saya ni menyakitkan hati, belagak ke macam tu lah. Saya minta maaf. Tapi niat saya ialah saya nak lihat kerja itu. Okay. Kita jumpa di puncak kejayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Tuan Sul. Jahat adiknya kan. Abangnya masih mau bercakap, adiknya kasih bunyi lonceng.